Puan Siti Wan Fatimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-puan, hari ini kita akan sambung tajuk lafaz takbiratul ihram. Lafaz takbiratul ihram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jauh dari daerah Jasin, Melaka, clear. Baik. Bawa dari Jasin. InsyaAllah tajuk kita hari ini sambungan 21 syarat sah mengucapkan lafaz takbiratul ihram. Ada 21 syarat sah. Ini insyaAllah kita akan habiskan dan syarat yang ke-16 hingga 21 kita akan settlekan hari ini. 21 perkara ataupun 21 terma dan syarat mengucapkan lafaz yang bernama takbiratul ihram. Al-Fadhi Ahmad Syahir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini syarat yang ke-16, 17, 18, 19, 20, 21. InsyaAllah ada 5 lagi berbaki, 5 terma dan syarat ataupun kita panggil syarat sah mengucapkan lafaz takbiratul ihram. Ada 21 cara, 21 syarat yang perlu kita jaga, yang perlu kita alert supaya lafaz kita ataupun perkataan yang kita ucap itu menepati dengan terma dan syarat yang telah ditetapkan oleh fuqaha. Baik, sambil-sambil kita menunggu kawan-kawan kita, tuan-puan, kita mula terlebih dahulu. Sambil-sambil kita menanti kawan-kawan kita yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaan Allah sekali lagi kita diberi kesempatan, peluang serta kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sekali lagi berada secara maya, secara online dalam siri kuliah mingguan kita dalam kitab Hidayatus Sibyan, membincangkan topik khusus berkaitan dengan syarat sah mengucapkan lafaz yang bernama takbiratul ihram. Cara kita nak ucap Allahu Akbar. Ada 21 perkara yang perlu kita jaga supaya ucapan kita, perkataan kita, skrip kita yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu pun bahasa fiqh dipanggil sah. Sah itu bahasa kita dipanggil Allah Ta'ala terima lafaz ataupun perkataan yang bernama takbiratul ihram itu. Baik, kita akan sambung pagi ini yang ke-16. Ada 21 di dalam kitab Hidayatus Sibyan. Ada 21 terma dan syarat mengucapkan lafaz yang bernama takbiratul ihram. Baik, sambung syarat yang ke-16. Apa yang perlu kita jaga ketika mana kita nak ucap Allahu Akbar? Ini penting tuan-tuan. Walaupun kita tahu lafaz takbiratul ihram itu ada 8 huruf, ada 2 perkataan. Kalau kita ucap dia berbunyi Allahu Akbar, kita tahu itu dia punya perkataan ataupun itu dia punya lafaz yang nama dia takbiratul ihram. Tetapi kalau kita tak jaga cara ataupun tak jaga terma ataupun dia panggil syarat sah ini, terkadang apa yang kita tahu itu kita buat tidak membetuli dengan ketetapan ataupun peraturan yang telah ditetapkan oleh fuqaha. Itu penting kenapa kita kena ambil tahu. Sebab ketika kita nak implement, ketika kita nak buat nanti, mesti lafaz kita ini menepati dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh fuqaha ataupun kita panggil bahasa syaratnya, kita panggil terma dan syarat sah ataupun syarat sah. Itu bahasa akademiknya dia panggil syarat sah mengucapkan lafaz takbiratul ihram. Apa dia ke-16? Ini antara syarat yang penting yang sangat praktikal dan yang selalu kalau kita tak alert, kalau kita tak cakna, dia selalu kita termiss di sini Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, muka surat 16 di bawah sekali, dan
Dam itu dia tak ada nombor. Di sini dia guna dam saja, ataf. Dan memperdengar. Dam ini syarat yang ke-16 dalam Hidayatus Sibyan. Perempuan dia tak ada nombor, kita kena nomborkan. 21 tu dia tak ada nombor. Baik, dan memperdengar ini 16. Syarat yang ke-16 mengucapkan lafaz yang bernama takbiratul ihram. Apa dia? Dan memperdengar akan diri orang yang salat. Dia panggil musalli. Diri orang yang salat. Memperdengar apa dia? Maf'ul dia. Memperdengar akan dirinya. Memperdengar tu akan dirinya. Apa dia kena memperdengar tu? Dengan sekalian hurufnya, huruf takbiratul ihram. Sekalian, yakni semua huruf, semua 8 huruf dua perkataan itu mesti didengar oleh dirinya, yakni diri orang yang sembahyang. Dengar apa dia? Mesti dengar suara, mesti suara dia itu, level suara dia itu didengari oleh telinganya sendiri. Apa yang dia dengar? Semua huruf. Semua 8 huruf itu telinganya sendiri dengar. Dengar pula dengan jelas makharijul huruf wa sifatul huruf. Kena dengar jelas makhraj huruf supaya tak bertukar dengan makhraj huruf yang lain. Itu paling penting. Paling penting dirinya mesti mendengar ke-8 huruf. Dirinya mesti mendengar ke-8 huruf, dengar pula secara jelas makharijul huruf, secara jelas tempat keluarnya huruf supaya tidak bertukar dengan huruf yang lain. Itu penting. Kenapa perlu dengar? Supaya kita nak cek sebutan kita ini adakah tepat ataupun betul dengan makhraj huruf yang sebenar. Kadang-kadang kita sebut kaf jadi qaf, maka bertukar makharijul huruf, bertukar huruf daripada kaf kepada qaf. Kita sebut Allahu Akbar, sepatutnya tiba-tiba jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, tanpa dia perasan, tanpa dia sedar, kalau dia tak alert, kalau dia tak cakna benda-benda basic ini. Ini penting syarat yang ke-16 ini. Baik, kita ulang sekali lagi sebelum kita detailkan. Baik, syarat yang ke-16, pendengar ataupun dipanggil solat itu, musalli, orang yang mendirikan sembahyang itu mesti mendengar semua huruf takbir, 8 huruf dua kalimah itu, dengar pula secara jelas makharijul huruf ataupun setiap makhraj huruf yang diucapkan. Telinga dia dengar. Jadi kita nak tahu kesimpulan tuan-puan, kesimpulan dalam syarat yang ke-6 ini, level suara kita, volume suara kita. Volume suara kita ini dia ada 2 level. Pertama dipanggil level yang wajib ataupun level yang disebut sebagai perlaham di sisi fiqh. Perlaham di sisi fiqh, iaitu apa dia? Ini level pertama. Volume yang pertama, volume suara sekurang-kurang didengar oleh telinganya sendiri, dengar sekalian huruf, semua 8 huruf takbiratul ihram, dengar secara jelas setiap makhraj huruf 8 tersebut. Ini volume pertama, iaitu dipanggil volume yang suara yang wajib diucapkan sekadar didengar oleh telinganya sendiri. Suara keluar itu volumenya didengar oleh telinganya sendiri secara jelas. Dengar tu secara jelas makharijul huruf supaya tak bertukar dengan huruf yang lain. Ada pun orang duduk sebelah itu dia dengar suara saja, tetapi dia tak ada jelas makhraj huruf yang kita ucapkan. Kenapa? Kerana volume ini volume yang pertama.
Sebab itulah standard yang kedua ataupun level suara yang kedua dipanggil suara yang jahar, suara yang kuat. Volume suara yang kuat ini, qadar mana volume dia? Qadar suaranya boleh didengar oleh orang lain di tepinya. Orang lain di tepinya boleh mendengar suara secara jelas, makharijul huruf, satu huruf, orang lain di sebelah kiri ataupun kanan dia, sekurang-kurang seorang orang yang berada di sebelah kiri kanan dia boleh mendengar secara jelas setiap makhraj yang diucapkan oleh beliau. Itu dipanggil volume yang kedua. Level suara yang kedua iaitu dipanggil jahar ataupun dipanggil kuat, iaitu suaranya didengar oleh orang lain secara jelas, makhraj satu persatu huruf yang diucapkan, maka itu dipanggil standard yang kedua, iaitu suara yang jahar ataupun suara yang kuat. Adapun yang wajibnya ialah syarat yang ke-16 ini, sekalian perkataan itu semua 8 huruf itu mesti didengar oleh telinganya sendiri. Contoh dia tuan-puan, Allahu Akbar. 8 huruf telinga dia sendiri dengar. Dia dengar. Dia tahu bahawa dia sebut itu tepat ataupun betul makhrajnya. Dia tak akan sebut qa. Allahu Akbar. Dia tak akan bunyi Allahu Akbar. Dia beza. Kaf ni atas, qaf ini dekat anak tekak tu. Qaf. Mustaqim, qim. Dekat getaran pada anak tengkok kita kan. Dia akan getaran. Itu makhraj qaf. Mustaqim. Atas ki jadi kaf. Mustaqim. Sebab tu orang baca Fatihah, nanti kita akan bincang Fatihah akan datang. Terkadang baca Fatihah tanpa dia cakna, tanpa dia alert benda-benda yang nampak kecil ini, tetapi besar impak dia. Kadang-kadang dia baca mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim, bukan mustaqim, mustaqim. Qim bawah, getaran pada anak tengkok kita. Getaran di situ tanda tempat makhraj qaf. Begitu juga aqa. Kalau aqa bawah itu jadi qaf, bukan aqa. Dia ak. Keh tu itu sifat buruk. Ciri huruf kaf dia berbunyi, dia akan berbunyi keh. Itu ciri kaf. Dia panggil sifat. Tapi paling penting sekali ialah tempat kita letak itu beza di antara qaf di bawah dengan kaf di atas. Maka kita betulkan. Sebab itu penting untuk telinga dia dengar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nampak sikit saja tetapi beza besar perbezaan dia, menyebabkan takbiratul ihram tidak sah. Ini penting syarat sah. Kalau tidak menepati terma dan syarat sah ini, menyebabkan takbiratul ihram tak sah. Apabila takbiratul ihram tak sah, kena repeat balik, ulang balik Allahu Akbar. Kalau dia meneruskan takbiratul ihram dengan tak sah, itu menyebabkan sembahyangnya tak sah, bukan batal. Ini bahasa yang tepat, penggunaan bahasa akademik untuk mengklasifikasikan sembahyang kita batal ataupun tidak, sah ataupun tidak. Yang tepatnya bukan sembahyang kita batal. Ada orang yang mengatakan takbiratul ihram dia tak silap, takbiratul ihram tak betul, menyebabkan sembahyangnya batal. Itu bahasa yang tak betul. Sembahyang dia bukan batal, sembahyang dia tak sah. Kerana beza di antara tak sah dan batal ini, beza di mana? Bezanya permulaan sembahyang dia kalau sah, dan di tengah-tengah itu berlakunya perkara yang boleh membinasakan solat dia, boleh membatalkan solat dia, maka orang panggil sembahyangnya batal. Tetapi dari awal lagi takbiratul ihram tak sah, menyebabkan sembahyang dia bukan batal. Kenapa tak batal? Kerana sembahyang dia tak sah dari awal. Takbiratul ihram tidak menepati syarat sah, dinamakan status takbiratul ihram dia tak sah. Apabila takbiratul ihram tak sah,
membawa kepada sembahyang dia tak sah, bukan sembahyang dia batal. Itu penggunaan bahasa yang tepat supaya kita tahu, supaya orang yang mendengar percakapan kita dalam bidang akademik ini, dia tahu, kita ni tahu. Apabila kita dengar ungkapan-ungkapan biasa orang biasa kita dengar sembahyang orang yang takbir tak betul, maka sembahyang dia batal. Sebenarnya takbir yang tak betul, sembahyang dia tak sah. Kenapa? Kerana takbir itu tak sah, menyebabkan sembahyang dia juga tidak sah. Itu bahasa yang tepat, tuan. Baik. Contoh sekali lagi, contoh yang kita mesti clearkan, telinga kita mesti mendengar semua 8 huruf. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul, alif lam ada Allah, Allahu Akbar, ra ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua komplit. Kesemua 8 huruf ini telinganya dengar. Jangan separuh telinga dengar, separuh lagi tak dengar. Itu tak sah. Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 huruf, 1 kalimah, dan 1 kalimah lagi telinganya tak dengar dengan jelas. Walaupun dengar bisikan, walaupun dengar suksi, itu bukan perkataan. Itu bukan lafaz. Itu suara bisikan yang tidak boleh dinamakan lafaz ataupun tidak boleh dinamakan perkataan. Ingat balik kita pernah sebut perkataan dalam sembahyang. Apa maksud perkataan? Perkataan ini terma fiqh, istilah fiqh, supaya kita faham kenapa berbisik-bisik itu tidak sah sembahyangnya, kerana tidak dinamakan perkataan di dalam sembahyang. Jadi nama perkataan ini mesti ada suara, dan suara itu mesti mengandungi huruf yang jelas. Sebab itulah kalau suara ada tetapi tak jelas huruf dia, tidak boleh dinamakan perkataan. Kalau suara ada, bisik-bisik sahaja tapi tidak didengar oleh telinganya, maka tak sah, kerana ketetapan yang telah syarak buat ungkapan, lafaz ataupun ucapan ini mesti didengar oleh telinganya sendiri. Semua huruf mesti didengar. Jangan 4 huruf saja dengar, 4 huruf lagi tak dengar. 4 huruf jelas suara dia, dan 4 huruf lagi bisik-bisik sahaja. Allahu Akbar. Maka tak sah. Apatah lagi ke semua huruf dia bisik sahaja, semua huruf dia suksi sahaja. Allahu Akbar. Suaranya keluar suara tanpa jelas makhraj huruf, tanpa jelas sifat huruf, maka tidak menepati terma dan syarat sah yang telah ditetapkan oleh fuqaha. Kalau dengar separuh lagi tak dengar, tak sah, apatah lagi semua 8 huruf tak dengar. Allahu Akbar. Hanyalah ada suara yang tak jelas. Ada sepertamanya dengar sebahagian lagi tak dengar, juga di-reject, tak sah. Takbiratul ihram. Kenapa tak sah? Kerana kena ingat balik syarat sah yang ke-16, mesti didengar ke semua huruf, 8 huruf itu didengar oleh telinganya sendiri secara jelas setiap makhraj yang ditutur dan yang diucapkan. Itu jelas dia punya syarat. Maka yang pertama, kalaulah bahasa ataupun lafaz perkataan ini ataupun dipanggil perkataan takbiratul ihram ini diungkapkan 4 huruf didengar di telinga sendiri, 4 huruf lagi tidak didengar, hanyalah mendengar suara yang tak jelas, hanyalah mendengar suara bisikan saja, maka tidak diterima, tidak menepati dengan syarat sah. Ataupun yang kedua, kesemua 8 huruf berbisik sahaja, mendengar suara bisikan yang tidak jelas makhraj hurufnya, juga ditolak. Seperti kita kata Allahu Akbar, bisikan ini semuanya sama level, makhraj dia sama sahaja, tidak boleh beza di antara makhraj kaf, tak boleh beza di antara makhraj qaf, tak boleh beza di antara makhraj ra, tak boleh beza, sama semua. Allahu Akbar, ditolak. Ataupun yang ketiga, apatah lagi yang tidak ada suara langsung, hanyalah mukmik mulut sahaja, kumak mulut sahaja.
Tidak ada suara bisik langsung. Hanyalah nampak kumik mulut sahaja. Hanyalah nampak gerak bibir sahaja. Maka lagi-lagi tidak menepati syarat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu. Sebab itulah kesimpulan tuan-puan. Jadi kita ulang sekali lagi yang kita sebut tadi, level ataupun volume suara ini ada dua. Pertamanya yang wajib, yang keduanya ialah yang dinamakan suara itu kuat, suara itu jahar. Yang pertamanya level apa? Kesimpulan ini untuk orang panggil apa? Untuk clearkan kekeliruan kita. Kadang-kadang orang kita dah hilang dah ilmu syariat, ilmu fiqh dah hilang, yang dia tahu adalah bahasa sahaja. Dia kata saya baca tapi baca perlahan. Saya tak baca kuat. Kenapa? Kerana solat ini solat disunatkan sir. Solat zuhur sunat sir. Apabila solat zuhur sunat sir, saya baca perlahan. Macam mana cara perlahan yang dia faham? Sampai tak jelas huruf. Itu perlahan di sisi dia. Jadi dia pegang perlahan pada bahasa. Dia tak tahu perlahan pada syariat. Dia tak tahu perlahan dalam ilmu fiqh. Dia tak tahu perlahan dalam agama kita. Yang dia tahu perlahan ni daripada bahasa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bagi dia itu perlahan. Tanpa jelas makhraj huruf di mana. Dia tak boleh beza makhraj huruf. Bagi dia perlahan. Dia tak tahu apa itu perlahan pada fiqh. Dia tak tahu volume suara dalam fiqh ada berapa standard. Ini yang kita nak buat kesimpulan. Secara umumnya, standard volume suara, standard suara kita ini ada dua. Yang pertamanya standard suara perlahan. Yang wajib dia kena ungkapkan sama ada sembahyang itu sunat sir ataupun sunat jahar. Kedua-dua ini clear. Apa dia? Volume suara mesti suara yang pertama yang dinamakan yang dinamakan suara perlahan ini, iaitu sekadar suaranya yang dia tuturkan ini hanya didengar oleh telinganya sendiri. Segala huruf takbiratul ihram dengar pula secara jelas setiap makhraj satu demi satu huruf. Itu dipanggil level suara yang perlahan, yang wajib dia kena capai level ni. Dia kena sebut level yang perlahan ini. Allahu Akbar. Jelas telinga dia sendiri. Jelas apa dia? Makhraj pun dia tahu. Aku bukan sebut qa, aku sebut ak. Allahu Akbar. Dia dengar jelas. Allahu Akbar. Tu kuat. Orang lain tepi sebelah pun dengar jelas makhraj dia. Yang kedua, level suara yang kedua yang panggil dipanggil level suara yang jahar. Level suara yang jahar. Baik, level suara pertama tadi. Level suara pertama ni disebut dalam kitab Baijuri. Kalau kita tengok dalam kitab Baijuri Ibnu Qasim jilid yang pertama, Al-Iman Baijuri sebut apa dia? Wahaddul asrar. Dan bermula makna asrar, makna perlahan itu an yusmi'a nafsahu faqat. Bahawa apa dia? Bahawa diperdengarkan suara kita ini hanya suara kita didengar oleh apa? Oleh dirinya sahaja. Ini yang dipanggil perlahan. Diri kita saja dengar dengan jelas. Dengan jelas makhraj huruf. Orang lain dengar juga suara kita. Kalau tak dengar langsung, orang tak panggil, tak baca, suara pun tak ada. Tepi sebelah kita dia dengar, tapi dengar tak jelas makhraj hurufnya. Hanya dengar suara saja. Tapi kita terdengar suara, kita dengar makhraj jelas. Kita tahu makhraj qaf kita sebut itu betul. Kita tahu makhraj ba kita sebut itu betul. Kita tahu makhraj ra kita sebut itu betul. Sebab apa? Sebab level suara kita ini perlahan. Tapi ingat, wala yakfi tahriku lisanihi bi ghairi isma'in. Wala yakfi ay wala yasihu, dan tidak memadai tahriku lisanihi, menggerak-gerak lisan ataupun bibirnya, bi ghairi isma'in,
dengan ketiadaan didengar oleh telinganya sendiri. Ini jelas disebut di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri. Maknanya tuan-puan, sembahyang menggerakkan bibir, sembahyang berbisik-bisik, bighairi isma'in, dengan tidak didengar oleh telinganya sendiri, maka la yakfi ay la yasihu, tidak sah sembahyangnya. Ini yang perlu kita ambil berat. Akhir zaman ni tuan-puan, ramai orang yang mendirikan sembahyang tetapi tak ramai yang cakna kepada ilmu sah sembahyang. Inilah yang kita kena cakna, yang kita kena elak, yang kita kena bantu keluarga kita, sanak saudara kita, rakan-rakan kita, masyarakat kita, supaya mereka kembali memartabatkan ilmu asas di dalam solat, supaya solatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyatakan apa tuan-puan? Akhir zaman, Nabi menyatakan antara ciri-ciri akhir zaman yang Nabi sebut lama dah. Nabi menyatakan al-muqimuna, Nabi menyatakan al-musalluna kathirun wal muqimuna qalilun. Orang yang melakukan sembahyang kathirun, ramai. Ramai lagi orang sembahyang, walaupun dari segi statistik perangkaan menunjukkan tak ramai, tak tinggi peratusan orang melakukan sembahyang. Tetapi masih ramai orang yang melakukan sembahyang. Tetapi Nabi menyatakan wal muqimuna, orang yang mendirikan sembahyang ini qalilun, minoriti, sedikit sahaja. Yani orang yang mengambil berat soal tata cara dan tata kelola undang-undang sembahyang, orang ambil berat soal perkara batas solat, orang ambil berat soal syarat sah solat, tak ramai, kata Nabi. Memang realiti yang berlaku pada zaman kita tuan-puan, itulah yang sebenarnya. Ramai orang yang rajin solat, tetapi tak ramai orang yang rajin untuk ambil tahu tentang prestasi solatnya. Indikatornya mesti ilmu sebagai indikator untuk menilai solat dia ini diterima oleh Allah Ta'ala ataupun tidak, dan solat dia ini berkualiti ataupun tidak. Panduannya ialah ilmu fiqh. Tak ramai orang cuba untuk mencari ilmu tentang fiqh, tak ramai. Sebab itulah di surah-surah di masjid-masjid, apabila kita buka kitab fiqh lepas main maghrib ramai, tapi buka saja kitab maka ramai orang balik. Apabila azan saja kita wallahu a'lam, orang datang nak sembahyang isyak, ramai berduyun-duyun. Ketika mana kuliah pengajian fardu ain, kuliah pengajian ilmu fiqh, ilmu tauhid dan ilmu tasawuf, orang tak ramai nak ambil tahu. Walaupun maghribnya banyak saf, masjid-masjid besar maghribnya kadang-kadang penuh, tetapi apabila mula saja kuliah maka berduyun-duyun, pakat balik tinggal beberapa kerak sahaja, tinggal yang regular customer sahaja, orang-orang tua yang tunggu masa sahaja. Yang balik semua ni majoriti yang balik, minoriti sahaja yang tinggal untuk ambil tahu tentang ilmu asah ini. Itulah dia realiti apa Nabi sebut tuan-puan. Betul apa yang Nabi sebut. Baik, settle. Dan yang keduanya, volume suara yang kuat. Ini yang kita duduk kata, saya dah baca perlahan. Dia tak tahu apa dia makna perlahan. Ingat, makna perlahan dalam fiqh bukan perlahan dalam bahasa kita. Kita ni kalau susi-susi pun perlahan dah. Susi-susi tak berapa jelas makhraj, tak tahu makhraj qaf ke makhraj kaf ke, kita kata baca dah, tapi baca perlahan. Itu di sisi kita. Tetapi yang kita nak adalah di sisi fiqh. Di sisi fiqh perlahan, telinga dia mesti dengar dengan jelas. Yang kedua ialah volume suara yang kita panggil kuat. Volume suara yang kuat, dia panggil jahar. Apa dia yang kata jahar ini? Disebut di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri Ibnu Qasim, wa haddul jahri an yazida ala isma'i nafsihi bihaitsu yusmi'a man biqarbihi. Yang kata jelas ni, yang kata kuat ni, yang kata suara kuat. Apa dia suara kuat ini? Volume suaranya didengar lebih daripada telinganya sendiri, sekira-kira boleh didengar oleh orang yang berada berhampiran dengannya, walaupun seorang boleh dengar dengan jelas makhraj yang diucapkan oleh penutur tadi, maka dipanggil kuat, dipanggil jahar. Ini jelas disebut dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri Ibnu Qasim. Baik, settle tuan-puan, syarat yang ke-16.
Kita detailkan sikit ke-16 tu sebab dia agak praktikal, agak penting untuk kita ingatkan diri kita, ingatkan anak-anak isteri kita, ingatkan keluarga kita dan ingatkan kawan-kawan kita. Kerana ramai semayan bisik-bisik, walaupun perempuan. Kadang-kadang dia kata perempuan suara tak boleh kuat. Sembang kuat tak apa pula. Tiba-tiba semayan nak kuat pun tak boleh. Bukan nak kuat, perlahan, tapi perlahan tu telinga saja dengar. Tu makna perlahan pada fiqh tu. Adapun kuat pada fiqh, sekira-kira bacaan dia itu, ucapan dia itu didengar oleh orang yang berada di sebelah dia. Dengar pula secara jelas, bukan dengar suara, dengar secara jelas. Saya pernah sebut kat tuan-puan, ada satu surau yang saya pernah pergi. Selalu saya semayang di surau tu, saya tak nak sebut surau mana. Hebatnya semayang jemaah-jemaah dia, sampai sunyi sepi. Kalau jatuh kertas, sehelai kertas pun boleh dengar. Betapa sunyinya sembahyang dia. Orang panggil sembahyang ke orang panggil apa ni? Yang sunyi sangat ni. Nampak gerak bibir saja. Kita bacaan kita ni baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga seolah-olah kita sahaja yang baca, yang kuat sikit, masuk kuat, yang baca, yang ada suara. Yang lain sunyi sepi, tuan-puan. Semua jemaah sama saja. Apabila kita cek, tuan-puan, nak tahu, ceklah di papan putih dia, papan kenyataan dia. Ada tak ada jadual pengajian asah dia? Penuh jadualnya. Tengoknya tafsir ada, hadisnya ada, sirahnya ada, kuliah umumnya ada, tazkirah umumnya ada, tapi fiqahnya tidak ada. Kitab tauhidnya tidak ada. Kitab tasawufnya tidak ada. Inilah dia kesan. Inilah dia kesan, tuan-puan. Kesian kepada jemaah sembahyang dalam keadaan tak tahu tata cara dan tata kelola yang sebenar. Tak tahu bagaimana cara nak mengucapkan lafaz takbiratul ihram, Allahu Akbar. Sunyi sembahyang dia. Kesian kadang-kadang kita, tuan-puan. Ini penting kepada orang yang manage, orang yang mengurus surau itu, orang yang kena ada ilmu asas supaya dia kena bantu jemaah dia, kena sediakan kepada jemaah dia perkara ataupun ilmu wajib ini, ilmu asas ini, supaya jemaah dia settle. Jemaah dia ini, ahli qaryah dia ini settle ilmu fardu ain. Tahu tata cara nak solat, tahu nak mengenal ilmu, nak mengenal Tuhan. Ini benda-benda basic kita tak boleh tinggal, tuan-puan. Yang ke-17, qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Dan yang ke-17, 18, 19 yang mudah saja, tuan-puan. Dan masuk waktu. Dan tu atau pada kata dan memperdengarkan. Yang ke-17 daripada 21 syarat menuturkan lafaz takbiratul ihram, apa dia? Dan masuk waktu solat. Kena takbir, kena tunggu masuk waktu solat dulu baru sah takbiratul ihram kita. Ini mudah sajalah. Ini syarat wajib pun sama, syarat sah sembahyang pun sama juga. Jangan takbir separuh dalam luar waktu, separuh lagi dalam waktu juga tidak sah. Kena tunggu masuk waktu baru takbir Allahu Akbar. Nak cepat macam mana pun, tuan-puan, walaupun tak sempat nak azan, azan tu sunat, tapi dia nak cepat, tak sempat nak azan, terus orang azan saja takbir Allahu Akbar, semayang sah. Cuma tak dapat pahala sunat azan dan sunat iqamah. Yang ke-18, dan padahal, dan yani qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan syarat sah menuturkan lafaz takbiratul ihram yang ke-18, padahal menghadap kiblat. Takbiratul ihram dalam keadaan sekalian dada dia menghadap kiblat. Ini sama dengan syarat sah. Sama dengan syarat sah 9 tu kita dah bincang. Salah satu daripada 9 perkara, kita kena hadap sekalian dada kita ke arah kiblat. Walaupun bukan diri kiblat. Ini qaul yang mu'tamad, kena hadap diri Kaabah yang 4 segi itu, dan qaul yang dhaifnya hadap arah sahaja walaupun tak kena Kaabah tak. Dan ditakhir. Dan ni syarat yang ke-19. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan ditakhir akan dia akan lafaz takbiratul ihram. Dan ditakhir akan dia akan lafaz takbiratul ihram ni. Ditakhir ni dia apa dia? Ditakhir ini dilambatkan. Jangan awal.
lambatkan lafaz takbiratul ihram tu, kemudian selepas daripada takbiratul ihram iman orang yang sembahyang itu lambat takbir ni kena bagi imam dulu ni pada hak makmum, nisbah makmum. Kalau orang nak jadi makmum, maka takbir dia disyaratkan mesti selesai takbir imam dulu. Jangan imam belum bar lagi dia dah. Jangan, kena bar imam dulu. Bagi imam Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Bar imam kita. Itu etika mengikut imam. Nanti kita akan belajar ada 13 syarat sah mengikut imam. Ini baru duk bincang tata cara dan tata kelola sembahyang seorang diri. Baru duk bincang protokol menghadap Tuhan secara bersendirian. Ada pula protokol menghadap Tuhan, ini protokol sembahyang secara berjamaah. Bagaimana nak follow iman? Ada 13 syarat sah. Tak boleh serentak dengan imam. Kalau serentak pada takbiratul ihram, tak sah takbir kita. Kalau serentak pada perbuatan lain, makruh. Makruh. Tapi serentak pada takbiratul ihram bukan makruh, tapi tak sah. Maksud makna serentak ini ada dua. Jadi kenapa tak sah serentak takbiratul ihram iman dengan makmum tak sah? Kerana disyaratkan syarat yang ke-18 ini, syarat yang ke-19 ini mesti takbiratul ihram makmum mesti selesai takbiratul ihram iman terlebih dahulu, barulah makmum boleh mula takbir. Itu syarat yang ke-19. Sebab itulah syarat ini nak kena iman takbir dulu, barulah makmum mula takbir, kerana ini syarat dia. Sebab itu tak sah sembahyang ataupun takbir serentak dengan imam. Apa maksud serentak? Ada dua. Definisi serentak ini ada dua. Nanti kita akan belajar secara detail. Kita sebut secara umum dulu pada hari ini. Pertama, serentak ini, maksud pertama serentak dengan iman kita itu makna serentak. Dipanggil takbir, ucapan takbir serentak dengan iman tak sah. Iman kita iman kata kita pun Allahu Akbar, iman bar kita bar, itu serentak, tidak sah. Yang kedua, termasuk definisi serentak juga, iman belum sempurna bar, kita dah mula iman panjang Allahu Akbar, iman belum bar, kita kerana iman panjang sangat Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Hangat hati kita tengok imam panjang takbir, kita pun 2 rakaat je takbir kita Allahu Akbar. Konon dia cekak takbir, tapi cekak takbir tak kena gaya menyebabkan tak sah. Kenapa tak sah? Imam belum bar, dia dah mula. Itu dipanggil serentak dengan iman, tak sah. Serentak pada takbiratul ihram tak sah. Serentak pada perbuatan makruh. Serentak pada salam makruh. Makruh ini jangan ingat makruh ni biasa saja, tetapi besar impak dia. Makruh menyebabkan boleh membawa kepada luput fadilat jemaah 27, ban 27 tempat yang kita melakukan kesalahan. Kerana serentak dengan iman ini antara kesalahan yang tidak dibenarkan untuk kita lakukan apabila kita ikut iman, kerana tidak dinamakan ikut. Sedangkan iman itu Allah jadikan iman itu sebagai ikutan. Mana kena tahu apa dia ikut itu, apa dia ikut. Ikut ni dari sudut terma fiqh, apabila selesai perbuatan iman baru kita mula, tu dinamakan ikut. Kalau selagi tak selesai perbuatan iman kita mula, dinamakan serentak. Tu kena faham, serentak ada dua definisi, ada dua makna serentak. Samalah juga tuan-puan kalau kita perhati, tidak ada penyelarasan dan keseragaman di dalam etika mengikut iman. Kalau tuan-puan tengok bagaimana orang ikut imam berselerak, ada iman tak sampai tempat rokok dia dah mula rokok, iman belum sampai sujud sempurna dah mula turun. Ini antara orang yang tidak tahu bagaimana etika follow iman. Sedangkan sembahyang itu besar, ada protokol yang ketat, ada undang-undang yang ketat, bukan boleh main ikut sahaja, kena tengok panduan mengikut imam. Sebab ingat, makna ikut ini pastikan iman itu selesai mengerjakan perbuatan dia baru kita mula. Kita kena tahu bila mula bergerak kita, kena tahu etika pergerakan di dalam solat. Kalau kita makmun, satu makmun, kena tahu bila boleh mula aku bergerak. Bermula daripada kita awal, bila mula kita takbir, apabila bar iman kita
Allahu Akbar, kita pun mula Allahu Akbar. Bila mula nak rokok? Apabila selesai rokok imam. Apabila selesai rokok iman, kita mula turun. Jangan iman baru separuh, kita dah mula follow. Itu tidak dinamakan mengikut imam. Itu dinamakan serentak dengan imam. Pada makna yang kedua. Serentak ada dua makna. Makna yang kedua ialah kita buat sebelum iman sampai ataupun sebelum iman komplit melakukan perbuatan dia. Kita dah mula, maka dinamakan serentak dengan iman. Makruh serentak dengan iman. Kan ada satu kaedah yang popular di dalam mengikut iman dalam mazhab kita. Tiap-tiap perkara makruh yang bersangkut dengan imam, maka makruh luput fadilat jemaah 27. Luput fadilat 27 ini bukan semua, iaitu pada tempat yang kita melanggar etika sahaja. Kalau kita melakukan makruh pada rokok, maka rokok itu burn, tidak ada 27. I'tidal, kita tidak melakukan makruh, maka ada 27 i'tidal. 27 bayaran di i'tidal akan ada, tidak burn pada i'tidal. Kerana i'tidal kita tidak melakukan pelanggaran etika, tidak melakukan kesalahan dengan sebab ikut imam. Sujud kita sekali lagi melakukan kesalahan makruh. Kenapa? Kerana iman belum sampai tempat sujud, kita dah mula turun. Itulah ramai yang kita buat sebab kita tak tahu bila nak mula turun. Kita hanya ikut rasa kita, ikut sedap kita, ikut agak-agak kita. Nak rasa mula nak turun bergerak, boleh turun bergerak tanpa kita tahu sebenarnya bila kita nak mula bergerak. Itu tujuan dan pentingnya untuk kita belajar cari ilmu, tuan-tuan. Boleh menyelamatkan sembahyang kita daripada burn pahala kita, dan boleh menjadikan ibadat kita itu ada pahala. Baik, settle. Itulah dia panggil serentak dengan iman. Jadi syarat yang ke-12 ini, syarat yang ke-19 ini, dan ditakhirkan dia akan lafaz takbir itu, maksudnya dilambatkan lafaz takbir itu, kemudian yakni selepas daripada takbiratul ihram iman. Bagi iman selesai takbir dulu, baru kita mula takbir. Bagi orang ataupun bagi hak pada hak makmun, iaitu nisbah orang yang nak ikut imam. Kalau kita tak nak ikut imam, tak menjadi isu lah, takbirlah kerana kita seorang diri saja. Walaupun kita berada di belakang imam, tapi kita tak nak ikut imam lagi. Takbir dulu Allahu Akbar. Lepas sembahyang baru teringat, rugi juga aku tak ikut imam. Boleh niat iman di dalam solat. Cuma dalam mazhab kita Imam Syafi'i, sunat niat iman dalam takbiratul ihram, harus niat iman dalam solat. Niat iman dalam solat ini harus, niat niat imam pula, niat makmum, niat ikut imam dalam solat harus, tapi makruh, tidak ada pahala 27. Baik, kita habiskan tuan-tuan, kita dah hampir nak 10.30. Kita habiskan 21. Dan yang terakhir, qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dan wajib, dam ini 21, dan yang ini syarat ke-21, syarat terakhir, dan wajib dimuqaranah. Wajib dimuqaranah, arti muqaranah tu apa dia? Wajib dimuqaranah artinya diserta akan niat sembahyang itu dengan takbiratul ihram. Bukan takbir saja tak ada niat. Wajib kena ada niat dalam takbir. Jangan letak di luar, jangan letak selepas. Tu muqaranah dia panggil tempat. Jadi niat dia ni ada tempat dia. Niat yang kata wajib yang kita pernah bincang, niat ini ada 4 standard niat. Standard yang pertama, ada niat yang mesti ada 3 juzuk niat. Adapun 3 lagi tu orang panggil 3 lagi tu orang panggil apa? Orang panggil sunat. Al-Fadhil Ahmad Syahid kata syarat 20 belum baca. Syarat 20 belum. Tak, kita tengok. Oh, ya. Yeah. Langkau punya. Langkau, nak cepat sangat tuan-tuan, nak cepat khatam tajuk ni. Baik, kita tengok balik 20. Nasib baik Fadhil Ahmad Syahid kita beritahu. Undur sikit tuan-tuan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan ketiadaan mempalin. Ini syarat yang ke-20. Syarat 20, kita ucap Allahu Akbar itu, apa syarat ke-20? Syarat 20-nya ketiadaan mempalin. Mempalin ni mengubah. Tidak mengubah. Dia akan takbir itu
daripada takbiratul ihram kepada takbir yang lain daripada takbiratul ihram. Syarat yang ke-20, ucapan takbir itu jangan kita ubah, jangan kita niat takbir ini takbir lain daripada takbiratul ihram. Jangan niat selain daripada takbiratul ihram. Jangan ketika Allahu akbar, takbir biasa je lah ni, bukan takbiratul ihram. Jangan ubah. Kalau ubah tak sah. Tak sah takbiratul ihram kerana kita ubah takbir lain. Semayan memang niat nak semayan, tapi ketika takbir Allahu akbar dia niat ni takbir lain ni. Takbir lain, bukan takbiratul ihram ni. Tak kisahlah takbir intiqalat ke takbir apa ke. Allahu akbar. Takbir Allahu akbar. Duk biasa takbir kat luar semayang tu mana? Takbir Allahu akbar. Takbir Allahu akbar. Jadi dia semayang pun takbir Allahu akbar. Allahu akbar. Telitah. Ini takbir lain, bukan takbiratul ihram, maka tak sah. Baik, sama 21 balik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan wajib dimuqaranah. Artinya arti muqaranah apa dia? Diserta akan niat. Sembahyang itu dengan takbiratul ihram. Kena sertakan takbir serta niat ada dalam tu. Apa makna serta niat? Ketika dia ucap takbir Allahu akbar, dalam sebelum bar itu mesti ada niat dalam tu. Tu dipanggil muqaranah. Tempat niat mesti kita peruntukkan niat tempat dia dalam takbir. Apa maksud dalam takbir? Selepas sebelum ra. Itulah tempat yang mesti kita ada niat. Jangan niat sebelum dan jangan niat selepas ra. Sebelum lagi kita niat. Sebelum ini dia bukan kena niat, kena istihdar. Nanti kita akan belajar, tak sempat minggu ni, kita akan belajar minggu depan. Ada istihdar, ada muqaranah. Istihdar ada hakiki, ada istihdar urfi, ada muqaranah hakiki, ada muqaranah urfi. Istihdar ni sebelum Apa dia istihdar? Kita bayangkan. Sebelum kita niat, kita bayangkan terlebih dahulu. Sebelum tempat niat. Tempat niat dia dalam takbir, maka sebelum takbir kita get ready. Berdiri, prepare dulu, get ready dah. Sebelum get ready, sebelum takbir Allahu Akbar, dalam keadaan kita dah bersiap sedia nak takbir Allahu Akbar, apa yang perlu kita buat? Tindakan pertama, tindakan pertamanya ialah istihdar sebelum niat. Apa dia istihdar? Asal istihdar ni hadirkan hati. Apa maksud hadir hati? View dalam minda kita dan hati kita. Kita ingat dalam hati kita solat. Ingat tentang sembahyang. Sebab apa? Sebab dalam takbir kita nak kena ingat sembahyang. Maka sebelum takbir, ingat dulu, gambarkan dulu rupa sembahyang. Ingat dulu sembahyang. Maka ingatnya ada dua. Berdasarkan orang kenal tentang sembahyang. Ada ingat yang hakiki, ada dia view tentang sembahyang yang hakiki, istihdar hakiki, gambaran sembahyang yang real. Apa maksud yang real, yang sebenar? Dia nampak sembahyang ke semua juzuk 13 dia nampak. Ke semua dalam hati dia nampak setiap juzuk sembahyang. Mula daripada niat sampai kepada salam, 13 juzuk niat komplit dia nampak satu persatu. Macam kita bayang di minda kita. Sebut rumah kita, apa yang kita bayangkan dalam minda kita, kita nampak sebiji rumah kita. Kita nampak ruang tamunya, kita nampak bilik kita, nampak bilik anak kita, kedudukan dapurnya, TV-nya, peti aisnya, luar garasnya, kita nampak ke semua bentuk rumah kita, kita nampak tergambar apabila kita istihdar rumah kita. Kita view rumah kita dalam minda. Apa yang kita nampak? Kita nampak rumah kita secara real, satu persatu, tanpa sedikit pun ruang rumah kita hidam. Memang semua, setiap ruang rumah kita, setiap inci rumah kita nampak. Itu dipanggil apa? Itu dipanggil istihdar hakiki. Kenapa kita nampak setiap inci rumah kita? Kerana kita kenal rumah kita. Hari-hari tengok rumah kita. Hari-hari kita duduk di dalam rumah kita. Sehingga kita kenal, berpuluh tahun kita kenal rumah kita. Menyebabkan dia, apabila sebut rumah, maka dia tergambar secara keseluruhan rumahnya. Itu dipanggil
istihdar hakiki tentang rumah dia. Begitu juga solat. Sebab tu penting kenapa kena ada dalam hidup kita ini tuan-puan ulangan tentang solat. Habis khatan satu kita ulang, khatan satu kita ulang supaya sebati dalam minda kita. Sebut solat, kita tergambar setiap inci, setiap juzuk solat tergambar dalam minda kita, bermula daripada qiyam, bermula daripada niat sampai salam 13 juzuk nampak di dalam minda kita. Itu dipanggil view sebelum salam. Bukan niat lagi. Ini view sebelum takbir, sebelum salam pula. View sebelum takbir. Ada satu lagi istihdar urfi. Minggu depan kita belajar. Ini secara umum saja saya sebut. Supaya minggu depan lagi simple faham, sebab kita dah sebut minggu ni. Istihdar urfi ni apa dia tuan-puan? Dia sebut sembahyang, dia tak nampak secara tafsil, dia nampak secara ijmal, dia nampak secara umum sahaja. Dia tak nampak setiap inci, setiap juzuk solat, dia nampak 2, 3, 4 tertentu sahaja. Ini bagi orang yang tak berapa cekap, tak berapa kenal sangat lagi sembahyang. Tapi dia tahu dah, cuma dia tak berapa rapat, tak apa mesra lagi dengan sembahyang. Apabila sebut sembahyang, tak tergambar seketul 13 juzuk dalam minda dia, tetapi tergambar juzuk-juzuk tertentu sahaja. Nampak qiyam, rukuk, sujud. Hak lain tu tak gambar, sepitah lalu sahaja. Itu dipanggil apa? Itu dipanggil orang yang istihdar, view, gambarkan sembahyang secara urfi, secara spontan, secara ijmal sahaja. Maka dia kena gambar ini bila? Sebelum solat, ketika get ready nak takbir. Apabila takbir sahaja, maka niat kena ingat, kena terlintas di hati dia. Terlintas apa? Terlintas sembahyang. Tadi dah gambar dah. Dalam takbir pula memang kena ingat betul-betul. Sebab tu sunat kena istihdar sebelum takbir, supaya dia bersambung. Dalam sembahyang pun nampak. Apa yang kita nampak, apa yang kita ingat, aku sembahyang. Nampak sembahyang ni. Disebut sembahyang, dia tak nampak, dia nampak dia ingat sembahyang. Yang kedua fardu, yang ketiga zuhur. 3 item itu, item ni wajib dalam takbir. Adapun nak perfectkan, dia nak juga bayaran pahala sunat, maka dia completekan 3 juzuk lagi. 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala bar. Muqaranah ini wajib, muqaranah ini wajib di mana? Dalam takbir. Mesti ada di dalam takbiratul ihram. Begitu juga muqaranah kita akan belajar tuan-puan. Ada muqaranah hakiki, ada muqaranah urfi. Muqaranah ni dia kena ingat. Dia kena ingat ni, di mana dia kena ingat? Dalam takbir. Tempat mana? Dalam takbir kan panjang. Dengan bar Allahu Akbar. Kan panjang tu. Kalau sepenuhnya dia ingat, sedikit masa pun tak cuai dia, maka panggil muqaranah hakiki. Payah nak buat ini para ulama, para orang soleh, para wali Allah, dia boleh ingat. Kita ni part-part tertentu saja ingat. Bukan sepanjang alif sampai ra itu penuh kita ingat. Tak. Dia datang kadang-kadang pada ra, dia datang kadang-kadang pada ba, dia datang kadang-kadang pada bara. Allah, settle. Bar itu dah habis. Itu panggil apa? Muqaranah urfi. Muqaranah urfi ni dia ingat sembahyang tu 3 juzuk tu ataupun 5, 6 tu, completekan 6 tu, bukan sepenuhnya dia ingat, tetapi dia ingat pada Allah. Penuh 6. Bar itu dah complete. Itu dipanggil muqaranah urfiyah sah juga. InsyaAllah minggu depan kita akan belajar secara detailnya. Wallahu alam. Selesailah tuan-puan hari ini 21 syarat ataupun terma dan syarat sah mengucapkan lafaz yang bernama takbiratul ihram. Kalau kita ucap dia berbunyi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tu ucapan yang berbunyi Allahu Akbar, nama dia adalah takbiratul ihram. Cara nak tutur dia mesti menepati 21 syarat yang telah ditetapkan oleh fuqaha. Masuk tajuk baru minggu depan, ketahui olehmu bahawasanya bagi istihdar dan muqaranah itu terbahagi 2 bahagi. Apa dia istihdar, apa dia muqaranah telah kita sebut secara umum. InsyaAllah detailnya kita akan bincang minggu depan. Pertamanya, istihdar yang hakiki, yang sebenar-benar. Kena view, kena nampak gambaran sembahyang yang sebenar-benar. Apa maksud sebenar-benar? Kita dah sebut tadi, iaitu secara detail dia nampak 13 juzuk sembahyang.
Kita gambar sebut kereta, nampak semua kereta kita, pintu kiri, pintu kanan, depan, belakang, semua nampak. Dalam pun kita nampak. Itu kita kenal kereta kita. Walaupun 5 biji kereta kita. Sebutlah kereta mana. Kita sebut apa nama ni, kereta A, nampak. Sebut B, nampak. Kenapa? Kerana kita kenal ke semua kereta kita. Tapi ada kereta yang jarang-jarang kita bawa, jarang-jarang kita pakai, tak berapa nak kenal sangat. Tapi kereta yang selalu kita pakai, tercala belah kiri pun kita ingat, tercala sebelah kanan pun kita ingat, lampu sebelah kiri tercala pun kita ingat, cushion sebelah kanan kotor pun kita ingat. Kenapa? Kerana kita kenal hari-hari kita duk tengok dia, hari-hari kita duk naik dia. Begitu juga solat, hari-hari kita kena refresh ilmu, hari-hari kita buat, hari-hari kena ulang kaji, hari-hari kita buat, hari-hari kena cari ilmu supaya kita apa nama ni, hampir dengan solat, mesra dengan solat, kenal sungguh solat kita. Sebut solat, nampak semua 13 juzuk. Itu dipanggil hakiki. Dan muqaranah yang hakikiyah. Kedua, istihdar yang urfi dan muqaranah yang urfiyah. Wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-tuan kita sambung minggu depan. Apa itu istihdar hakiki, apa dia muqaranah urfiyah, supaya kita boleh implement di dalam solat. Kita nak tahu ketika solat itu kadang-kadang kita tak istihdar pun. Main solat, main takbir Allahu Akbar, tak istihdar pun. Istihdar ni penting untuk membantu supaya niat dia dicantik di dalam takbir kita. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada pihak pengurusan, pihak pihak pengurusan, pihak penganjur kita. Terima kasih kepada tuan-puan yang turut serta ta'zimkan majlis pengajian kita ini, majlis ulang kaji kita ini, majlis muzakarah kita ini, memuliakan majlis pengajian ilmu. Kadang-kadang kita berada dalam majlis pengajian seperti saya sebut selalu, tuan bukan nak ilmu sangat, nak ulang kaji sahaja. Kita dah belajar lama dah, cuma kita nak ulang kaji, nak muzakarah balik. Mudah-mudahan ada benefit, ada manfaat, ada input yang kita dapat. Yang paling penting kita doakan Allah berikan kebaikan kepada kita, Allah berikan keberkatan kepada kita. Apabila kita dapat berkat, insya-Allah berkat bukan saja pahala kita dapat, tapi ilmu kita dapat dan kekuatan yang paling penting untuk kita beramal. Kekuatan itu hasil daripada keberkatan kita. Kalau tak berkat, tak ada kekuatan untuk amal. Ketika takbir, dia akan jadi takbir tak betul juga, walaupun dia mengaji dah. Mengaji dah, takbir lagu tu juga. Tu tak ada berkat untuk dia mengaji. Orang panggil tak berkat ilmu dia. Kerana ilmu tidak boleh membantu dia. Sepatutnya ilmu ini menjadi iman kepada amal dia. Tapi ketika amal, dia tak jadikan ilmu tu panduan kepada dia. Kenapa? Kerana antara kata ulama, ilmu dia tidak berkat. Penting. Sebab itulah salah satu ilmu nak berkat ini, pertama kena niat betul. Niat ini niat semata-mata kerana Allah Ta'ala, bukan niat kerana free, masa free saja, ataupun kerana nak tengok-tengok saja, nak dengar saja. Tak ada niat semata-mata kerana Allah Ta'ala, tak ada niat semata-mata nak ilmu kerana Allah Ta'ala, tak. Itu betulkan niat. Yang kedua pula, cari guru yang betul, guru yang pernah mengaji dengan guru ke guru, kerana ada keberkatan. Berkat guru dia pernah terima ilmu dengan guru dia, bukan baca dalam kitab saja, bukan dengar daripada YouTube saja, tapi memang dia ambil daripada guru dia. Jadi keberkahan itu mengalir kepada dia. Ilmu itu berkat sebab dia ambil daripada guru dia, bukan dia goreng sendiri, bukan apa yang dia faham. Kalau kita baca kitab sendiri, kita faham sendiri, kita goreng kepada anak murid kita, dan anak murid kita pula goreng pula. Bertambah, dia panggil bertingkat-tingkat menggoreng. Akhirnya ilmu itu tidak ada kualiti dan ilmu itu tidak asli. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. InsyaAllah tuan-tuan, kita jumpa lagi lain kali.